أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberi peluang untuk menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, penuh keampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan juga dikenali dengan nama bulan Al-Quran. Antara keistimewaan Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran merupakan kitab ilahi, kitab Allah. Al-Quran merupakan kalamullah, Tuhan sekalian alam. Bukannya kalam malaikat, bukannya kalam para rasul ataupun kalam para anbiya, apatah lagi manusia biasa seperti kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 1, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Oleh kerana itu, marilah sama-sama kita merasai bahawa ketika kita membaca Al-Quran, kita merasai bahawa ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Agung. Baik, yang kedua, Al-Quran adalah merupakan kitab mahfuz, kitab yang terpelihara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ianya bermaksud bahawa Al-Quran ini terpelihara daripada sebarang perubahan, sebarang keraguan, sebarang kesalahan. Tidak seperti mana yang berlaku pada kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Walaupun kita tengok berbagai usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk mengubah lafaz Al-Quran ataupun mencari kesilapan yang terdapat dalam Al-Quran, tapi sebenarnya mereka gagal. Dan Allah juga memelihara Al-Quran dengan cara adanya para hufaz ataupun penghafaz Al-Quran di seluruh dunia. Dan di samping itu juga Allah jaga Al-Quran ini dalam bentuk mushaf yang dicetak. Keistimewaan yang ketiga ialah Al-Quran merupakan kitab mu'jiz ataupun kita kata kitab mukjizat. Kerana apa? Kerana makhluk tidak mampu ataupun mustahil untuk mendatangkan sebuah kitab seumpama Al-Quran. Sekalipun terdapat gabungan ataupun kesepakatan antara manusia dan juga jin. Biasanya sesuatu mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang rasul adalah bertujuan untuk mencabar kehebatan kaum ketika itu. Sebagai contoh, apakah kehebatan yang ada pada kaum Nabi Musa alaihi salam sehingga kan tongkat menjadi mukjizat kepada Nabi Musa? Sihir kan? Jadi apakah kehebatan kaum Quraisy ketika Al-Quran diturunkan? Ya syair. Jadi apakah kehebatan kaum Nabi kita sekarang ni sehingga kan Al-Quran masih lagi kekal mukjizat? Sains dan juga teknologi dan berbagai-bagai lagi ilmu yang canggih-canggih. Akan tetapi walau macam mana hebat sekalipun mereka, Al-Quran tetap mukjizat sehingga akhir zaman. Mukjizat daripada semua sudut. Keindahan bahasa, keindahan balaghahnya, dari sudut pensyariatannya, dari sudut fakta saintifik dan berbagai-bagai lagi. Antara keistimewaan Al-Quran yang keempat adalah Al-Quran mudah dibaca, mudah dihafal dan juga diingati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 58, fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Sebab itulah kita lihat ramai dalam kalangan manusia mampu membaca dan juga menghafal Al-Quran. Sama ada mereka ni adalah budak kecil ataupun yang telah berumur. Dan ia juga mampu dihafal oleh semua bangsa tanpa mengira bangsa itu bangsa Arab ataupun lainnya. Baik, keistimewaan yang kelima, Al-Quran ini sesuai dalam semua zaman dan juga semua tempat. Dan bukan untuk satu generasi sahaja. Sebab itulah kita lihat sehingga sekarang Al-Quran tetap menjadi panduan dan juga pedoman dalam kehidupan kita seharian. Yang keenam, antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran merupakan kitab agama keseluruhannya. Maksudnya adalah Al-Quran merupakan
tonggak ataupun ibu ataupun asas kepada agama dan juga roh Islam, yang mana daripadanya diambil roh akidah, ibadah, akhlak dan juga usul tasyri' dan juga hukum hakam. Dan sebab itulah Al-Quran merupakan panduan hidup manusia dalam semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Dan yang ketujuh, Al-Quran merupakan kitab kemanusiaan sejagat. Ianya merupakan peringatan kepada manusia. In huwa illa dzikrul lil alamin. Dalam surah At-Takwir ayat 27. Al-Quran juga merupakan kitab petunjuk kepada manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain daripada itu, Al-Quran juga memberi ketenangan kepada manusia. Terdapat berbagai-bagai kajian lah kita tengok. Contohnya bayi yang berusia 48 jam saja bila diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran mampu menunjukkan respon tersenyum dan mereka menjadi lebih tenang. Al-Quran juga dapat bertindak balas terhadap haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Banyaklah kajian-kajian yang kita dapati ianya telah disahkan oleh para saintis. Itulah di antara keistimewaan Al-Quran yang sempat disebut pada hari ini. Moga-moga apabila kita mengetahui betapa hebatnya Al-Quran, betapa istimewanya Al-Quranul Karim ini akan dapat menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sempena sambutan nuzul Quran pada esok hari, marilah kita sama-sama tingkatkan amalan kita dalam bulan yang penuh mulia ini, seterusnya menunaikan hak-hak Al-Quran seperti membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, seterusnya menyampaikan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.